sejahtera. Nama saya Kirtana Ana Perempuan Balakrishnan dengan nombor matrik 272613 dari kumpulan 1. Pada hari ini saya akan membentangkan bahagian pengenalan tugasan kumpulan kami bagi subjek kenegaraan Malaysia yang bertajuk Pencemaran Air Mengundang Bahana kepada Malaysia. Pencemaran alam sekitar. Apa itu pencemaran alam sekitar? Pencemaran alam sekitar merupakan kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, haba, cahaya dan tenaga di alam sekitar yang mengakibatkan kesan seperti memusnahkan dan membahayakan kesihatan manusia dan mengancam sumber alam dan ekosistem. Pada masa kini, pencemaran alam sekitar merupakan satu perkara yang serius di negara Malaysia. Statistik menunjukkan bahawa menjelang 2050, populasi dunia akan meningkat 50% dan menjelang abad ke-21, jumlah ini akan mencapai 10 bilion. Hal ini menyebabkan kadar pembaziran diramal akan mencecah lebih daripada 40% dari keseluruhan sumber alam sedia ada dan penggunaan sumber alam juga akan meningkat. Pembuangan sampah ke dalam air sungai dan aktiviti pembangunan merupakan punca paling terlaris berlakunya pencemaran air. Oleh kerana sikap masyarakat yang menganggap sungai adalah saluran yang paling sesuai untuk menangani masalah sampah dan kotoran, kualiti sungai mulai merosot. Selain itu, sikap pengusaha perindustrian yang sibuk berorientasikan keuntungan tanpa mementingkan kualiti hidup merupakan salah satu punca berlakunya pencemaran air. Selain itu, isu-isu ini akan memaksa pihak yang bertanggungjawab untuk menghabiskan wang untuk menyelesaikan masalah pencemaran ini yang sepatutnya menggunakan wang tersebut untuk mempertingkatkan taraf hidup. Persatuan-persatuan pencinta alam juga memainkan peranan penting dalam pengurusan alam sekitar. Antara persatuan di Malaysia adalah Persatuan Perlindungan Alam Sekitar (EPSM), Sahabat Alam Sekitar (SAM), Malaysian Nature Association (MNS), Penang Consumer Association (CAP) dan Malaysian Consumer Association (FOMCA). Di samping itu, untuk mengurangkan kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar, banyak usaha sedang dan telah dilakukan. Pelbagai program kesedaran yang dilaksanakan hanya popular selama tempoh pelaksanaan. Selepas rancangan selesai, masyarakat akan sebalik ke perangai mereka semula tanpa kesedaran moral lebih lanjut. Kesedaran dan tanggungjawab belum menular dan meresap ke dalam hati dan amalan masyarakat pada masa kini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Talbina Firdaus binti Syahrudin, nombor matrik 267888. Saya akan membincangkan mengenai punca pencemaran air di Malaysia. Terlebih dahulu, kita mengetahui bahawa terdapat pelbagai pencemaran alam sekitar di negara kita. Di sini, saya akan membincangkan mengenai pencemaran air. Umum mengetahui bahawa pencemaran memberi impak yang buruk kepada negara kita. Tetapi, pencemaran bukan sahaja berlaku di negara kita, bahkan juga di seantero dunia. Terdapat pelbagai perkara yang menjadi punca kepada pencemaran air di Malaysia. Yang pertama adalah pembuangan sisa domestik ke sungai dan laut. Sisa domestik terbahagi kepada dua, iaitu bahan bukan organik dan bahan organik. Bahan organik adalah bahan yang boleh diuraikan, dilupuskan dan ianya adalah daripada sumber haiwan dan juga tanaman. Bahan organik adalah bahan yang boleh dilupuskan dan diuraikan. Ianya sumber dari haiwan dan tanaman. Sebagai analoginya ialah seperti sisa tanaman, sisa makanan, minyak, sampah dan juga najis. Bahan organik adalah bahan yang sukar dilupuskan dan diuraikan. Sebagai contoh, bahan ini adalah lazim kita lihat di tepi sungai ataupun laut, iaitu tin, kaca dan besi buruk. Sisa domestik adalah bahan buangan yang paling kerap menjadi pencemaran air kerana ianya adalah kegunaan seharian manusia. Pembuangan sampah, sisa najis payah dan juga binatang kerap kali kita lihat apabila kita berada di tepi pantai ataupun sungai dan masalah ini juga tidak terkawal. Punca seterusnya adalah industri gelembungan yang menjejaskan ekosistem. Cari gali petroleum
menyumbang kepada pencemaran air di negara kita. Selain dari itu, aktiviti penggunaan minyak, stesen-stesen nuklear dan juga ujian-ujian bom juga boleh menyumbang kepada pencemaran air di negara kita. Apabila kemalangan tidak dijangka berlaku, ia boleh menyebabkan bahan kimia tumpah ke dalam laut dan memberi impak kepada laut. Perkara tersebut berkaitan dengan perombongan di laut. Bagaimana pula perombongan di darat? Perombongan di darat juga menyumbang kepada pencemaran air. Contoh perombongan darat di Malaysia adalah sumber mineral dan longgokan emas. Jika berlaku sebarang kemalangan yang tidak dapat dielakkan daripada aktiviti perombongan, ia menyebabkan tanah menjadi lembap dan air menjadi keruh. Punca seterusnya adalah sisa buangan radioaktif. Bahan radioaktif atau sisa radioaktif mengandungi bahan toksik yang larut di dalam air. Bahan toksik yang disalurkan ke dalam sungai atau laut membinasakan kehidupan khususnya di dalam air, dan yang lebih teruk lagi apabila ada sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab membina kilang di tepi sungai dengan niat mudah untuk menyalurkan bahan toksik ke dalam sungai berdekatan. Seperkara lagi, bahan buangan toksik ini mempunyai kadar risiko yang tinggi kerana bahan ini mempunyai kesan yang berpanjangan terhadap banyak perkara, bukan sahaja pencemaran air, bahkan pencemaran alam sekitar, udara dan menjejaskan kesihatan. Kita beralih pula kepada punca yang keempat, iaitu pertanian dan racun perosak. Aktiviti pertanian sedikit sebanyak mengundang kepada berlakunya pencemaran air apabila cecair bahan kimia dan racun perosak kimia dari aktiviti pembajaan dan penanaman mengalir ke dalam sungai berdekatan dan menyebabkan pencemaran. Akan tetapi, aktiviti ini sukar untuk dikawal kerana ianya satu sumber keperluan manusia. Lanjutan dari itu, penyerakaan tanah untuk dijadikan kawasan pertanian juga mengundang kepada hakisan tanah yang mengakibatkan berlakunya pencemaran air. Mendapat akan berlaku dan mencetikkan sungai, seterusnya menjadikan sungai keruh. Assalamualaikum, nama saya Nurin Syairah Alami binti Ahmad Aminuddin. Nama matrik saya 277861. Di sini, saya akan menerangkan kesan-kesan pencemaran air yang memberi kesan buruk kepada setengah individu dan kehidupan air. Yang pertama ialah pencemaran air akan menjejaskan kesihatan manusia. Hal ini kerana membuang kotoran di dalam sungai akan mengurangkan oksigen di dalam air serta kandungan nitrat yang tinggi akan menyebabkan pelbagai penyakit seperti hepatitis, salmonella dan dysentery. Akibatnya, sebilangan individu yang tidak dapat menampung perbelanjaan harian mereka terpaksa menggunakan air sungai sebagai sumber air utama dan menanggung pelbagai risiko penyakit. Hal ini kerana pertambahan populasi menyebabkan permintaan air dan pelepasan sisa pencemaran terus meningkat. Selain itu, kesan pencemaran air melahirkan masyarakat yang kurang bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Sebagai contoh yang berlaku di Sungai Malagatan di daerah Kecil Tongot yang dilaporkan tercemar sejak April lalu akibat daripada pembuangan sisa daripada kilang dan kelapa sawit. Akibatnya, sungai itu bertukar hitam dan memberikan kesan buruk kepada penduduk sekitarnya, terutamanya sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tambahan lagi, Sungai Malagatan sering digunakan penduduk setiap hari sebagai sumber air utama mereka dan ini boleh membahayakan kesihatan masyarakat Tongot. Seterusnya, kesan pencemaran air akan meningkatkan kos rawatan yang perlu ditanggung oleh kerajaan. Hal ini kerana kesan pencemaran air ini lebih memberi impak kepada golongan kurang berkemampuan kerana mereka terpaksa menggunakan air sungai sebagai sumber air utama mereka, sejurus meningkatkan bilangan pesakit berjangkit. Hal ini akan menyebabkan negara kita mundur kerana kerajaan terpaksa memberi tumpuan kepada kesihatan rakyatnya dan pemulihan sungai yang tercemar. Seterusnya, kegiatan industri dan pembandaran serta pencemaran organik adalah pencemaran utama yang merosakkan hidupan air. Hal ini kerana laluan utama dari darat ke lautan adalah melalui sungai dan ini akan mengalirkan pelbagai kotoran dan kumbahan ke dalam lautan. Bagi spesies yang kuat, pengumpulan bahan toksik dalam badan mereka akan beri kesan kepada haiwan dan manusia yang berada di akhir rantai makanan. Selain itu, patriotisme bukan sahaja perlu mempertahankan negara, bahkan perlu sama-sama memperbaiki kualiti dan alam sekitar. Pembinaan negara dan bangsa akan terjejas kerana pertumbuhan individu yang kurang memberangsangkan akibat daripada pencemaran air yang mendatangkan pelbagai penyakit.
Pencemaran air ini juga memberi kesan kepada organisma dan tanaman, secara tak langsung akan mempengaruhi ekonomi negara. Apabila berlakunya pencemaran air, sebahagian daripada aktiviti ekonomi akan terjejas seperti perikanan dan pertanian yang menghasilkan makanan asas bagi penduduk. Hal ini akan beri kesan buruk kepada pembinaan bangsa dan negara kerana sukar mendapatkan air bersih untuk aktiviti ekonomi utama. Hai, Assalamualaikum dan salam biru warna. Saya Nurul Syafiqah binti Fauzi, 277927 akan menerangkan tentang langkah-langkah mengatasi pencemaran air di Malaysia. Langkah yang paling utama adalah dengan tidak membuang sampah ke dalam air. Langkah ini perlu diterapkan oleh setiap lapisan masyarakat, tidak kira golongan marhin ataupun borjuis, golongan tua ataupun golongan muda. Pencemaran air berlaku tidak lain tidak bukan disebabkan oleh kotak fikiran manusia yang tidak memikirkan kesan buruk pencemaran air terhadap kehidupan mereka. Oleh itu, masyarakat disarankan untuk berganding bahu melakukan aktiviti pembersihan sama ada di tasik, di sungai ataupun di pantai. Untuk memperkasakan usaha ini, kerajaan telah mengambil pendekatan memperketatkan lagi undang-undang kepada mereka yang membuang sampah ke dalam air, termasuklah membuang sampah sarap kecil. Contoh undang-undang di Malaysia ialah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 serta Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Langkah kedua adalah dengan amalan kitar semula dan guna semula. Langkah ini bertujuan untuk mengurangkan kadar pembuangan sampah harian di Malaysia. Barang-barang yang telah digunakan semestinya boleh dikitar semula dan diguna semula, dalam kata erti akan memberi fungsi lain kepada pengguna. Bahkan kerajaan sangat menyokong usaha ini dengan memperkenalkan tong sampah kitar semula yang diletakkan di kawasan-kawasan yang terdedah dengan orang ramai. Antara bahan yang boleh dikitar semula adalah bahan yang berasaskan daripada kertas, kaca dan plastik. Langkah yang seterusnya adalah dengan melakukan proses rawatan air di loji dengan betul. Seperti yang kita tahu, air yang kita gunakan setiap hari adalah datangnya dari loji. Namun, tidak semua yang tahu berapa banyakkah loji yang mengamalkan rawatan air dengan baik dan betul. Rawatan air bersih memerlukan beberapa proses pembuangan bahan kimia yang terdapat dalam air. Ini demi memastikan kadar bahan bukan organik dan sisa toksik zarah pepejal dalam kadar yang kurang. Langkah yang seterusnya adalah dengan menutup pili air sekiranya tidak digunakan. Hal ini kerana kebanyakan air yang tersumbat ataupun bermasalah datangnya dari tandas, singki dan juga longkang. Sekiranya air yang terus mengalir bercampur dengan bahan-bahan seperti cat, minyak dan sebagainya yang menyebabkan kesukaran perjalanan air akan menyebabkan kesukaran dalam proses merawat air. Sekiranya ia berlaku, kemungkinan masalah di loji pembuangan air akan bertambah dan saluran air akan terputus. Langkah yang kelima dan terakhir adalah melalui kempen kesedaran terhadap kepentingan sumber air. Langkah ini boleh diambil oleh mana-mana pihak berkuasa, terutamanya pihak kerajaan. Pada musim penularan wabak COVID-19, kempen ini tetap boleh diteruskan sama ada secara atas talian ataupun melalui media elektronik. Contohnya seperti melalui iklan di televisyen, di radio ataupun di media sosial. Oleh itu, setiap orang akan menyedari peranan dan tindakan masing-masing dalam tanggungjawab menjaga sumber air. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Karen Chang Jiaying, nombor Matriks 261217. Hari ini saya akan merumuskan pembedangan untuk kumpulan kami. Pencemaran air telah menjadikan isu hangat dalam dunia kerana air adalah sumber utama manusia. Antaranya punca yang menyebabkan pencemaran air adalah pembuangan sisa-sisa domestik, industri pelombongan, pelupusan sisa-sisa daripada kilang, aktiviti pertanian serta aktiviti pembinaan yang tidak bertanggungjawab. Manusia yang tamak dan malas sentiasa mementing kepentingan diri dan mengabaikan faedah orang lain. Pencemaran air telah memudaratkan kesihatan manusia. Selain itu, ekosistem flora, fauna dan akuatik juga dijejaskan. Selain itu, NGO dan kerajaan terpaksa menanggung kos pentadbiran dan kos dan pemeliharaan yang tinggi untuk membaiki alam sekitar.
semangat nasionalisme dan patriotisme oleh masyarakat juga semakin runtuh akibat beban yang berat untuk mengatasi masalah pencemaran. Beberapa langkah telah dinyatakan oleh ahli kumpulan saya di sebelum ini untuk mengatasi masalah pencemaran air seperti kurangkan amalan yang membazirkan air, penguatkuasaan undang-undang serta kerjasama daripada pelbagai lapisan masyarakat. Secara kesimpulan, pencemaran air merupakan isu yang amat memerlukan prihatin serta kerjasama daripada pelbagai pihak. Kita haruslah menjadi seorang yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Sekian, terima kasih.